Sihir dan saka merupakan amalan mistik yang sangat popular di kalangan masyarakat Melayu. Ianya digunakan sejak zaman nenek moyang kita lagi dan dikatakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Sejauh manakah kesan dan akibat sihir dan saka kepada mereka yang mengamalkannya, dan dapatkah ia menjatuhkan keharmonian hubungan manusia sesama manusia? Adakah kebaikan di sebalik mereka yang mengamalkannya? Sama-sama kita saksikan dalam Detik 12 Malam. Beginilah keadaan di bandar yang pesat membangun dengan infrastruktur dan juga kesibukan jalan raya, menandakan ia sebuah lokasi yang mempunyai kepadatan penduduk. Namun, di sebalik kemodenan serta kemajuan yang ada di suatu bandar itu, tidak menjadikan ia selamat daripada perkara-perkara mistik dan misteri. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih bersama Detik 12 Malam. Jadi boleh kongsikan latar belakang Ustaz, biodata Ustaz, dan juga bagaimana Ustaz bermula sebagai pengamal perubatan Islam ni? Saya kalau ikutkan masa merawat ni, saya daripada kecil lagi sebenarnya ada talent ni. Cuma saya lepas saya duduk di Universiti Islam Antarabangsa Selangor dulu lah, sekarang dah jadi universiti dah. Kat situlah saya banyak berjumpa dengan ulama, bertalaki. Jadi makin saya ingin tahu benda ni. Lepas tu saya pergi tahqiq ilmu saya di Yaman, Hadramaut, jumpa dengan orang soleh kat sana, menceritakan hal saya. Jadi alhamdulillah lepas pada tu saya mengambillah ijazah amalan seperti wirid as-sakran, amalan-amalan untuk dalam bidang rawatan ni lah. Lepas pada tu pada 2016 tu saya dah start untuk Allahumma salli sayyidina Muhammad. Orang tiba-tiba datang nak merawat. Saya start merawat lah. Bila saya start merawat tu tak ni lagi dah, tak open lagi. Lepas pada tu Allahumma salli sayyidina Muhammad, masa lepas saya kahwin, start situlah saya betul-betul, selepas kali kedua saya ziarah Yaman balik, saya betul-betul merawat selepas dapat ijazah sanad dan segi amalan semua berpanggil jelas. Walaupun kita dah boleh merawat, belum tentulah kita rawatan kita betul. Kita perlukan guru untuk mentahqiqkan apa yang kita baca, apa yang kita amalkan, barulah kita boleh start merawat. Lepas tu saya merawat lah di masjid-masjid, di surau-surau, ramai-ramai lah datang merawat. Dan ada tim kita. Allahumma salli sayyidina Muhammad, dia tercetus masa PKP. Saya ingat saya di rumah mertua saya kat sini kat KL. Dia datang sini. Jadi tak boleh nak balik. Lepas itu lah saya buat solat sunat istiqorah, solat hajat, meminta Allah. Saya dapat isyarat kena duduk di KL dan bina tempat ni. Lepas saya dapat tempat ni lah, saya sewa tempat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, batalkan semua silap pada ya Allah. Walamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihasih, inna Allah sayubtiluh, inna Allah sayubtiluh, inna Allah sayubtiluh, inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin. Bismillahirrahmanirrahim. Surun wa ayah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
saya agak tertanya-tanya tentang situasi dia yang dikatakan dia ada saka yang duduk di badan itu, yang mana ada pergerakan-pergerakan di tangan, dan juga di tangan kanan dan juga kiri itu. Macam mana Ustaz boleh jelaskan hal ini? Baik. Saya boleh declare dia ada penjaga disebabkan dia start pada mimpi. Dia mimpi ular sawa. Jadi ular-ular sawa ni ular belahan. Dari segi petanda dia pernah mimpi najis. Mana benda tu nak bagi tahu dia akan ada dapat sakit. Simptom saka nak menjaga tu ada dalam mimpi dia. Jadi kalau macam abang tadi tu, adakah dia boleh berulang? Adakah jin yang mengundi ataupun sihir tu boleh datang kembali, Ustaz? Bila mana seseorang tu disihir, dia akan ada laluan dia. Laluan dia perlu dijaga dengan amalan dan boleh berulang-ulang sebenarnya. Dan boleh benda lain masuk ke dalam dia. Sihir orang lain boleh ubah. Boleh ya? Dari segi kita cakap tadi, dia pun kata dia mengaku dia pun solat berkurang. Jadi macam mana saya kena terbiar dalam dia sembahyang, yang zikir dia, selawat dia, semua supaya laluan tu boleh ditutup dengan amalan tu dan masuklah. Bila badan kita diisi dengan amalan soleh, insya-Allah yang luar tu tak masuk. Darah kita takut, jin takut masuk darah kita. Sihir bukanlah perkara baru dalam masyarakat kita dan ia seringkali digunakan untuk perkara-perkara yang memudaratkan. Saka pula dikatakan dibela dan diambil bagi menjaga diri, keluarga dan harta benda. Namun, apakah amalan di sebalik sihir dan saka ini? Adakah benar sihir dan saka ini melibatkan golongan jin atau ia hanya sekadar permainan minda dan ilusi? Ada jawapan yang perlu kita dapatkan. Okay, Ustaz, berkaitan makhluk halus tadi, boleh Ustaz jelaskan bagaimana makhluk halus ni boleh berada dalam masyarakat kita? Baik, Alhamdulillah. Perihal makhluk halus ni, untuk pengetahuan semua, dia sebenarnya untuk orang Melayu ni banyak lah. Sebab saya dah pergi ke banyak negara lah, Yaman, Mesir, dan khususnya di Malaysia lah. Kalau kita kat Mekah lagi lah. Kalau kat Mekah ramai berkumpul kan, perasan tak? Bangladesh ada, Pakistan pada, setiap orang, setiap negeri dia lain-lain sihir. Di Malaysia sendiri pun Kelantan lain, Terengganu lain, Johor lain, Allah Sayyidina Muhammad, Perak lain, Pahang lain. Di mana dulunya orang Melayu kita ni banyak menggunakan khidmat daripada bangsa jin. Jadi bila mana dia berubah masa dah berubah sekarang. Kita Islam dah sampai kepada mereka, mungkin dulu tak sampai Islam tu. Jin mereka tak Islamkan. Bila tak Islam, kita sembahyang, kita solat semua sakit pada bangsa sana. Tugas kami kena Islamkan jin. Sebab tu kami jarang nak sembelih. Kami akan Islamkan dia dengan selawat, kenalkan dia dengan Rasulullah, kenalkan dia dengan Allah SWT. Bagi dakwah supaya mereka tu kembali pada jalan yang benar. Masa saya dakwah mereka nak Islam. Kenapa tak masuk Islam? Tak ada orang nak Islamkan. Tugas perawat ni besar sebenarnya. Bukan setakat membuang jin, tapi kalau boleh Islamkan jin yang dalam badan tu. Khususnya saka lah jenis yang tak Islam ni. Kalau sihir tu permainan dia lain. Sihir ni dia tuju, dia nak bagi orang tu selalunya berpisah. Saka kita dah settle dah masuk pada sihir. Sihir ni sihir pemisah. Okey. Kalau berkahwin, kita tak dapat seorang perempuan tu, kita jadi iri hati dan cemburu, nak bagi dia pisah. Sihir pemisah. Keduanya adalah sihir ataupun sihir perniagaan orang panggil. Lalu kita duduk bayar dengan duit-duit shilling semua kan. Benda tu adalah dia lah. Sihir seterusnya adalah Allahumma salli Muhammad, sihir dalam perniagaan jugalah, iaitu perusahaan dalam office. Ada sihir, dia sihir bos dia supaya dia naik pangkat. Sihir pengasih, boleh kasih dia. Dan lagi mengejutkan, benda ni banyak berlaku di KL lah. Dalam menara-menara kita ni sebenarnya banyak yang kena gangguan. Bismillahirrahmanirrahim. Semua ikatan akan hancur. Hancur jadi debu-debu, jadi air-air keluar semua dalam mulut, berkumpul di perut naik kerana keluar mulut. Bila stadarat kama stadaratil malaikah bimadinatir rasul bila khandakin wala sur min kulli qadari maqdur hadri mahzur wa min jami'i syurur wa min jami'i syurur
ومن جميع الشرور. تترسنا بالله. بسم الله. تترسنا بالله من عدونا وعدو الله بساك عرش الله إلى قاع عرض الله. Pejam mata, bayangkan Allah Ta'ala akan tolong kita. Bayangkan semua tali terputus. Masa saya baca ni seperti tali terputus ni. Bayangkan, boleh? Pejam mata, bayangkan ada satu pedang yang akan potong semua tali. Ila qa'i ardillah bimi'ati alfi. Allah. Alfi. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bayangkan ada pedang yang akan potong semua tali-tali yang terikat dengan badan puan ni. Boleh? Semua tali-tali mayat akan terputus. Pejam mata, minta doa dengan Allah, minta Allah potong. Boleh? Azimatuhu la tanshaku bimi'ati alfi. Allah. Alfi. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Masa dia masuk tadi pun dah nampak dah yang dia macam ngantuk, nak suruh cepat siap. Ada itu ciri-ciri bahawa saka ataupun sihir ni dia akan cuba menghalang daripada proses perubatan tu. Pertama sekali, benda tu memang menghalang lah sihir ni. Kita bagi jumpa lah Ustaz. Yang kedua, disebabkan saka tu sendiri lah, dia tak boleh nak, dia tak bagi berpisah dengan tuan badan. So dia akan buat lah apa cara pun supaya proses rawatan tidak berjalan dengan baik. Jadi dengan kejadian tadi, apabila dia diislamkan persoalannya adakah dia tak masuk lah? Lepas tu dia tak masuk lah? Dia tak masuk. Sebab ni Islam tidak dibenarkan masuk. Masuk maknanya dia telah buat perkara yang Allah Ta'ala larang. Boleh mengganggu buat Nabi. Jadi dia akan bebas lah daripada gangguan. Dia akan di luar badan dan dia akan doa lah kepada anak cucu dia. Jadi Islam dia, tugas saya dah habis itu. Getarkan jari jemari. Tunjukkanlah kewujudanmu. Alhamdulillah. Dan dia tunjuk. Innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai penjaga keturunan, wahai jin sihir yang berada dalam badan hamba Allah ni, kalau kau ada dalam badan hamba Allah ni, getarkan jari jemari. Tunjukkanlah kewujudanmu. Alhamdulillah. Dan dia tunjuk. Kita cuba untuk interaksi dengan dia. Assalamualaikum wahai penjaga keturunan. Hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, tuan Islam ya? Ya. Syahadah saya nak dengar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Dia sedang kerasukan sekarang. Baik, benar kamu penjaga keturunan? Ya, benar. Belah ayahnya mak. Belah ayahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Azmi Saya. Jumpa masuk. Sejak bila yang Cik Muslim ni dapat tahu bahawa mewarisi saka? Kalau cerita kat orang mungkin orang tak percayalah. Yang kita betul-betul tahu kita ada, kita pun tak tahu itu saka ke ataupun pendamping ke ataupun orang panggil korin ke. Saya balik daripada umrah tahun 2010-2011 macam tu. Balik daripada umrah tu kita berjumpa, kebetulan bertemu dengan perawat lah di Setia Alam. Di Setia Alam tu saya pergi jumpa, membawa ke rumah saya di pulau lah. Okay. Kemudian bila dia datang dengan tim dia, bertiga je dia orang datang. Dekat situ terbuka macam satu kunci yang semua adik-adik saya ni ada macam ada sesuatu dalam diri.
dia macam ada satu benda batin masuk dalam diri kita. Kita ada sesuatu rasa macam penuh semangat, penuh tenaga. Ada simptom-simptom tak? Maksudnya macam ada tanda-tanda bahawa kita macam cik Muslim ataupun ahli keluarga lain ada rasa saka ni dah nak masuk, ataupun ada sesuatu yang menyelubungi diri ketika itu. Masa tu memang kita rasa lah, masa tu kita rasa macam bukan diri kita sepenuhnya. Dia ada macam kita ni ada kuasa masuk. So kita punya tangan semua ni jadi kuat. Kita rasa kuat lah. Kaki kita semua rasa kuat. Badan kita rasa fresh. Darah kita rasa panas. Okey, detik-detik yang mungkin agak menakutkan lah kepada cik Muslim ataupun ahli keluarga yang lain. Apa yang membuatkan ia adalah perkara yang menakutkan dilalui apabila berdamping dengan saka ataupun perkara pendamping ni? Dia yang paling saya rasa paling menakutkan masa saya kecil lah. Sebabnya benda ni masa kita kecil semangat pun tak kuat. So bila berlaku kejadian mak saya di rasuk, dia akan mengilai yang sangat kuat sampai kita terjaga dari tidur. Itulah benda yang paling menakutkan. Tapi bila kita menginjak remaja, kita pun semangat dah kuat dan kita pun dah melalui banyak benda-benda macam tu. And then kita pun anggap benda tu pun dah biasa. So ketakutan tu taklah sangat sangat takut sebenarnya. Cuma kadang-kadang kalau kata kita mungkin kita tengah lalai ke kan. Contoh, memang ada masa-masa tertentu kita akan rasa macam jiwa kita ni kosong. Kadang-kadang kita pun tak tahu apa yang kita hidup ni, macam dia tak takut tapi kita rasa kosong. Dan bila rasa kosong tu kita rasa macam-macam perasaan. Dia bukan takut dah, dia macam lemah, putus asa. Jadi gangguan tu adalah sihir ataupun saka tu yang mengganggu? Masa tu pandangan saya sihir. Masa tu orang lain lah. Sebab saka ni saya rasa mak saya tak ada saka. Mungkin keturunan belah ayah saya. Okay, cik Muslim, sepanjang berada di rumah ni, ada tak gangguan-gangguan yang mungkin cik Muslim rasalah akibat daripada saka ataupun gangguan sihir ni? Okay, saya dah duduk rumah ni dah tahun kelima. Saya beli pada 2018. Selalunya kalau saya duduk berseorangan lah, saya akan duduk dekat meja yang hujung tu, sama ada menghadap laptop buat kerja ataupun kadang-kadang kita tengok cerita. Kadang-kadang kita akan perasan sebelah sana, belah belakang saya ni dekat ruang tamu macam ada kelibat. Kadang-kadang bila saya toleh, tak ada apa sebenarnya. Mungkin perasaan saya, itu yang saya rasa lah. Dekat dapur pun ada juga. Ada juga? Ada juga. Kat mana? Dekat belah nak ke pintu. Belah mana? Tunjuk. Belah ke arah sini lah. Ke arah sini. Kawasan ni. Ada nampak bayangan? Ada nampak macam kelibat. Tapi bila kita pandang betul-betul, saya rasa tu perasaan saya lah. Abang sendiri niat dalam hati maafkan semua. Maafkan dia semua. Baik, Abu Bakar, kamu berhenti buat kerja ni nah. Kau putuskan ikatan kamu dengan Tuhan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Sina'atuhu la tanqati'u bimi'ati alfi. Tahan sikit sakit. Alfi. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Boleh? Jangan buat lagi. Sakit ke? Sakit mana? Iya. Sakit mana? Jangan aku buka ikatan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihissih inna Allah sayubtiluh inna Allah sayubtiluh inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin. Baik, sekarang ada tak benda-benda yang tak baik dalam badan ni yang kamu boleh keluarkan? Ya, ada. Muntah ke? Tidak. Okey, keluarkan semua. Sekarang.
sangat mentaati tuan dia. Sudah. Sekali lagi. Sudah. Sudah Abu Bakar. Ya, sudah. Jangan dikacau lagi umatnya Rasulullah. Ya, Jadilah jin yang taat. Suka masuk Islam? suka. Ha? Mana tuan kamu? Mana tuan kamu? Tak tahu. Kalau aku panggil dia datang ke? Aku rasa ya. Kamu ke tepi, aku cuba panggil boleh? Kita tengok semangat-semangat jahat orang nak sihir ni. Wahai yang buat sihir ni, hadir, hadir, hadir. Hadir! Hei. Assalamualaikum. Kenapa aku mau jawab kau? Kamu Islam? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Minta maaf aku panggil lah. Ada apa? Nak bercakap boleh? Boleh. Tuan ada terasa hati dengan keturunan ni ke? Ya. Kenapa tu tuan? Mereka semua pandai, bijak. Hmm. Semua lebih daripada kami. Kami boleh kata tak ada apa, tapi mereka semua disayang, hormat. Anak-anak semua pandai belajar, tinggi. Baik. Saya tak marah tuan Boleh tuan? Ya. Sekarang ni tuan boleh tak tuan berhenti dengan buat benda ni? Sebab ramai dah meninggal keluarga dia. Boleh tak? Dah banyak. Dan kami pun maafkan tuan. Taubatlah tuan lah. Tuan dapat dah apa yang tuan nak, betul tak? Ya. Tuan dah puas kan? Ya, aku sudah puas. Berhentilah buat. Hari ni pun baru meninggal, tahu? Ya, aku tahu. Itu jin apa kamu hantar tu? Dia Saka Untuk matikan dia. berhenti buat lah. Ya. Janji. Aku janji. Sumpah atas nama Allah. Aku sumpah atas nama Allah. Boleh? Ya. Wallahi Wallahi. aku tidak akan kacau lagi Aku tidak akan kacau keturunan ini. keturunan ini. Jikalau aku kacau, Jikalau aku kacau, laknat Allah atasku. laknat Allah ke atasku. Kami maafkan kamu. Kami tak nak ada musuhan dengan siapa-siapa. Ingat, kalau kami berdoa, kami buat solat hajat, kamu sakit, betul tak? Ya, aku tahu. Tarik balik semua sihir atas keluarga ni. Ya. Sekarang Boleh. tarik dan keluar, jangan kacau lagi. Faham? Semua sekali. Yang kita tengah tengok sekarang ni, apa yang saya beritahu tekankan, dengar boleh, percaya jangan. Dengar saja. Yang pasti sihirnya dikeluarkan dan tidak ada kaitan dengan dia dan disembuh, itulah. Jangan terlalu taksub dengan bangsa jin. Okey, bagaimana perubahan yang Cik Muslim lalui sebelum, ketika dan selepas rawatan yang telah dibuat? Kalau dengan Ustaz Syafiq ni, dia belum berubat lagi. Maksud saya dia belum, saya belum berubat dengan dia lagi, cuma scan saja. Cumanya bila sebelum dia scan tu, saya pun tak tahu saya ni ada ke tak ada ke. Cuma orang kata apa, boleh rasa-rasa saja, agak-agak saja. Tapi bila dia scan tu dan kita pun tak boleh kontrol kita punya body, tangan dengan mulut, maka saya yakinlah memang saya ni ada gangguan lah. Dengan perawat lain tu, kita sebelum tu kita tak tahu yang kita ni ada pendamping tu lah. Tapi bila dia panggil, dia buka kunci ni, maknanya kita tahu kita ada sesuatu. Tapi masa tu kita rasa macam seronok juga, perasaan seronok. Tapi bila lama-lama kita fikir benda ni mungkin jin, mungkin benda yang tak elok, so kita cuba elak. Itulah bila selepas tu kita cuba untuk elak lah daripada menggunakan ataupun mengamalkan benda tu. Okey Cik Muslim, terima kasih banyak di atas perkongsian dengan Datuk Dua Semalam. Semoga ada penyelesaian dan ahli keluarga bebas dengan gangguan saka dan juga apa saja sihir yang mengganggu. Salah satu daripada rukun iman kita ataupun salah satu daripada perkara yang kita percaya adalah al-imanu bil ghaib, beriman dengan perkara gaib. Pakcik Syak ada gangguan lah. Saya ada gangguan lah. Sebab penghuni ada mengurut lah, beritahu ada kehilangan sesuatu, ada bayangan.
pertama sekali ianya adalah mempunyai kaitan rapat dengan soal iman dan akidah. Kita sebagai seorang Muslim, sebagai orang yang beriman, salah satu daripada rukun iman kita ataupun salah satu daripada perkara yang kita percaya adalah al-imanu bil ghaib, beriman dengan perkara gaib. Jadi ini istimewanya iman orang Islam, kita ada konsep iman dengan perkara gaib tetapi ianya bersandarkan kepada apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan apa yang disebutkan di dalam hadis. Dinamakan perubatan Islam kerana ianya bersangkut paut dengan perubatan yang menggunakan kepada ilmu-ilmu yang diajarkan di dalam syariat Islam. Ilmu yang diajarkan di dalam Al-Quran, ilmu yang diajarkan di dalam hadis. Apa dia perubatan Islam yang betul-betul mengikut kepada spek yang ditetapkan di dalam syariat Islam? Yang pertama sekali, dia mestilah menggunakan ayatul Quran dan juga zikir-zikir yang diajarkan yang difahami. Dia mesti menggunakan ayatul Quran dan mesti menggunakan zikir-zikir yang diwariskan di dalam hadis, dan perubatan itu dilakukan dengan cara yang diajarkan tepat seperti mana diajarkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab, dengan menjaga batasan contohnya, dengan menjaga aurat contohnya, dan tidak melampaui batas. Jadi selagi mana undang-undang ini dijaga, selagi mana peraturan ini dijaga, maka ianya boleh terpakai di dalam perubatan Islam. Okey Ustaz, jadi kita akan mulakan siasatan dan melihat bagaimana keadaan rumah ni. Boleh Ustaz? Baik, insyaAllah. Bismillah. Sebelum tu kita bagi salam lah. Dengan nafas Bismillah, Allahu Akbar. Ni first time buka ni. Kita boleh tengok. Bismillah. Jin merupakan makhluk yang mempunyai kelebihan untuk menjelma dalam pelbagai-bagai bentuk yang tersendiri. Kewujudan jin atau makhluk halus yang berasal daripada alam gaib ini merupakan perkara yang wajib kita percayai sebagai umat Islam. Yang menjadi persoalan, adakah manusia mampu berhubung dengan golongan jin ini? Mungkin ada jawapan di sebalik tanda tanya yang bermain-main dalam fikiran. Rumah dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz ya? Saya Cik. Siap Cik? Saya Alhamdulillah. So saya sebenarnya nak beritahu ni, rumah ni dah lama tak berpenghuni. Tapi sebelum ni memang ada penyewa lah. Tapi jenis penyewa yang tak kekal. Oh, jadi rumah ni Pakcik Syah ada gangguan lah sebenarnya. Pakcik Syah ada gangguan lah. Sebab penghuni ada mengerungut lah. Beritahu ada kehilangan sesuatu, ada bayangan. Bayangan Bayangan macam mana tu? Bayangan sosok tubuh lah kan. Tapi benda tu nampak clear dengan tak clear. Kelibat lah itu. Macam mana Ustaz? Kuat ke gangguan ni? Kita kena masuk cek dulu. Bila tak saya minta izin nak naik ke atas, Pakcik tunggu kat sini. Boleh, dipersilakan. InsyaAllah. Saya akan pergi dengan Azmi. Okey. Bismillah. Minta izin Minta izin. Bismillahirrahmanirrahim. So Azmi, macam mana? Boleh? Ustaz? Berani tak ni? Tak ada masalah. Okay, jom. InsyaAllah. Okey. Okey Ustaz, jadi kita akan mulakan siasatan dan melihat bagaimana keadaan rumah ni. Boleh Ustaz? Baik, insyaAllah. Bismillah. Sebelum tu kita bagi salam lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ni. Agak seram agak orang. Bismillah. Terus. Assalamualaikum. Cara buatan memang rumah lama ni. So jadi kita masuk ke rumah macam ni untuk tengok barang-barang yang tak sepatutnya dalam rumah lah. Sebab kalau dia penjaga ni selalu dia akan letak lah macam kain kuning, kemian, keris lama ke, ataupun dia letak benda-benda misteri macam botol ke tongkat ke yang tak sepatutnya. Adakah benda-benda tu disorok ataupun memang kita boleh nampak Ustaz? Okey, itu adalah salah satu medium untuk mereka letakkan jin khadam yang menjaga rumah ni atau menjaga harta benda. Jadi itu yang menyebabkan gangguan kepada penghuni yang menyewa dekat sini. Okey, dia jadi gangguan disebabkan salah satunya tidak memberi makan dan tak buat ritual yang sepatutnya pada barang tu. Untuk pengalaman saya, jom kita tengok-tengok. Lama betul rumah ni. Betul. Ini memang tak silap owner rumah ni tahun 92 dia meninggal. 92 betul. Meninggal. Sang bubu.
Bergumam dah ni. Azmi tengok atas. Ya, Ustaz. Ustaz, ni apa Ustaz? Macam botol lah Azmi. Rasa better kita kena bawa turun. Okey, kalau korang boleh nampak dekat atas ni ada botol. Saya tak pasti apakah tujuan botol tu letak kat situ. Kalau Ustaz kata tadi, ini mungkin botol yang menjadi tangkal Ustaz. Boleh kata tangkal Ustaz? Ya, selalu dia tempat untuk meletakkan khadam dia. Khadam? Okey, kita tak pasti sama ada. Hati-hati tu lubang. Lubang ni lubang gelap. Boleh kan? Dikatakan nampak macam store. Mungkin daripada penyewa-penyewa yang sebelum ni tinggalkan barang. Tengok bilik ni. Boleh capai Ustaz? Ada tongkat Ustaz. Ustaz, ada tongkat Ustaz. Ni tongkat. Macam tongkat tu. Ni korang tengok Memang lama dah botol ni terbiar. Kalau sampai dah habuk ni pun dah tak boleh hilang. Kalau tengok pada botol ni, saya tak jumpa dia, tengok dia punya bawah curve dia, lekuk dia tu. Tak tahu zaman bila ni. Lekuk dia ni, jumpa lagi ke macam ni? Okey Ustaz, bismillah. Kita cuba buka Ustaz. Buka sekarang. Kita bagi buka, kita tunjuk dekat kita punya penonton detik lepas malam apa yang ada dalam ni Ustaz. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok Ustaz. Waalaikumsalam. Wahai bangsa jin yang berada di dalam botol ni, dengan izin Allah Ta'ala maka aku lepaskan kamu dengan nafas Bismillah. Ya Allahu Akbar. Ni first time buka ni. Okey Ustaz. Kita boleh tengok. Bismillah. Maremang bulu roma. Dia rasa energi dia kan? Oh, dia punya tenaga lain tu. Maremang bulu roma. Ni bukan Ustaz ni memang bulu tekuk kan? Ustaz, memang mengemang Ustaz. Allahu Akbar, bismillah, Allahu Akbar. Selalunya dia keluar ni, ada siapa yang badan dia ada laluan yang akan cuba untuk masuk untuk berinteraksi. Boleh jadi dia cuba nak masuk badan Azmi. Sebab Azmi ada sebut-sebut nak merasai. Sekarang ni saya berada kesorangan di dalam ruangan rumah ni, di dalam bilik yang telah ditinggalkan, mungkin dalam keadaan yang agak bersepah. Kalau ikutkan daripada luar, sebelum ni saya masuk dalam rumah ni ada terhidu bau najis. Okey, tapi sekarang ni tak ada. Cuma penemuan botol kaca yang telah dibuka penutupnya oleh Ustaz. Kita dah buka. Dan menurut Ustaz, dia dah melepaskan makhluk yang menghuni botol ini yang dikatakan jin bukan beragama Islam. Jadi adakah dengan terbebasnya jin ini dapat memudaratkan saya yang berada di dalam kawasan rumah ni? Saya tak pasti bagaimana keadaannya, tapi Ustaz dah mengatakan yang ia akan tengok api ni, tengok api ni. Lain lah. Dia macam api ni tiba-tiba besar. Okey. Wallahualam, saya tak dapat nak gambarkan bagaimana perasaan tu. Okey jin, apa yang kau boleh buat dengan api ni? Hadir. Tenaga dia lain, aura dia lain. Dia macam legar-legar. Saya tak pasti sama ada daripada kamera ini boleh menangkap ataupun merakam bayangan makhluk ini dalam bilik ini. Jin, apa yang kau boleh buat dengan cahaya lilin ni? Okey, sekarang ni cahaya lilin ni api dia meliuk-liuk.
Meremang bulu roma tu. Oh. Apa hal? Apa hal? Daripada siasatan yang kita buat di rumah yang dikatakan mempunyai gangguan, dan dengan izin tuan rumah, saya bersama Ustaz Syafiq daripada Pusat Rawatan Idrus telah masuk ke rumah pusaka ini yang mana dikatakan ada gangguan kepada penyewa-penyewa setelah kematian pemilik asal, tuan yang mana ayah kepada abang yang kita jumpa tadi. Jadi bila masuk ke rumah pusaka ini, daripada pemerhatian memanglah rumah lama, tidak usang tetapi tidak didiami. Kita boleh lihat ciri-ciri rumah lama, rumah kayu, dan apabila masuk ke dalam melihat-lihat di sekitar kawasan ada, saya masa ustaz bagi tahu masa saya nampak satu botol dekat atas satu ruangan, boleh dikatakan satu bilik, saya tak pasti itu store ataupun bilik, yang mana ianya diikat dan juga sebatang tongkat buluh tumpat. Dan ustaz menyatakan buluh tumpat ni sangat rare, agak sukar untuk didapati pada zaman sekarang. Tetapi setelah diteliti, di-scan oleh ustaz, tongkat tersebut tidak mempunyai qadam ataupun pendamping, tetapi botol tersebut ada sesuatu yang menghuni di dalamnya dan dikatakan jin. Dan apabila kita duduk dekat satu ruangan dan ustaz menyatakan ataupun ustaz mencabar ataupun menawarkan untuk membuka botol tersebut bagi menunjukkan kepada Detik 12 Malam bagaimana untuk merasai situasi suasana jin dibebaskan daripada botol. Saya tak boleh nak gambarkan, bercampur baur dia punya perasaan tu. Dan apabila dibuka secara tak langsung ataupun secara tiba-tiba, bulu roma meremang, aura tenaga itu rasa lain, situasi rumah tiba-tiba berbahang, dan tiba-tiba kerongkong saya seakan tersekat dan ada sesuatu yang berada di celah. Nak batuk, nak luah, nak telan tak boleh, dan saya cuba keluarkan, saya terpaksa keluar untuk cuba keluarkan, saya berudah. Dan apabila ustaz menyatakan mencabar saya untuk berada dengan botol yang telah dibuka ataupun dilepaskan makhluk yang menghuni botol tersebut, tak pernah lagi Detik 12 Malam saya lalui pengalaman dicabar seorang pengamal perubatan Islam untuk berada dengan makhluk yang dikatakan sebagai jin, dan dia akan menghadirkan jin tersebut di dalam ruangan bilik. Memang tak masuk akal lah kan. Tapi bila saya sahut cabaran tersebut, saya berada dan kita dapatkan lilin untuk menjadikan satu medium komunikasi, berhubung dengan jin tersebut. Satu suasana yang saya tak boleh nak gambarkan. Bulu roma meremang, memang dapat rasa seakan-akan kehadiran ada sesuatu bahang, tenaga di sekeliling, dan lilin tersebut meliuk lentuk dan sekejap besar, sekejap kecil. Tetapi sehingga satu ketika selepas 10 ataupun 15 minit, tiba-tiba dia seakan-akan tenang. Seakan-akan tak tahu macam mana nak cakap. Dia seakan-akan terus menyejuk dan tenang macam tu je. Detik 12 Malam ini adalah satu situasi yang tak dapat digambarkan, dan kita sahut cabaran berada dalam ruangan saka ataupun jin yang boleh menyebabkan gangguan ataupun sihir kepada penghuni ataupun pemiliknya. Jadi ini adalah satu pengalaman yang tak dapat saya gambarkan. Detik 12 Malam, check out.